Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian Al-Madkhal ila Dirasatil Fiqh Al-Islami, pengenalan kepada pengajian fiqh. Okey, kita lihat tentang cara pensyariatan pada zaman Nabi. Sudah pasti di sana adanya dipanggil sebagai zaman Makki dan juga zaman Madani yang kita bincangkan semalam. Dia berbeza Zaman Makki kita panggil masyarakat di Mekah tabiatnya adalah musyrik, muharib, berperang, syirikkan Allah. Berbeza dengan tabiat masyarakat orang Islam yang tetap di Madinah. Okey. Kemudian kita lihat Mekah ini, di dalamnya banyak orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, musyrik. Manakala Madinah di dalamnya ada dua golongan yang utama, iaitu orang munafik dan juga orang Yahudi, iaitu berada di Madinah. Jadi sebab itu Mekah ini berkisar perbincangan dia mengenai dengan tauhid, mengenai dengan hari akhirat. Madinah pula kalau kita lihat dia tentang membincangkan mengenai dengan masyarakat Islam itu sendiri. Okey. Sebab dia dah masyarakat Islam jadi praktikal terhadap masyarakat Islam tu. Okey. Kemudian kita lihat lagi di Madinah Al-Munawwarah, ada mutatallibat al-ukhra, ada tuntutan yang lain. Banyaklah di antaranya berhajat kepada umur tafsiliyah, perkara-perkara yang terperinci mengenai hukum hakam kehidupan dan juga ibadat. Dan apa yang orang Yahudi timbulkan, bangkitkan daripada macam-macam huru-hara, macam-macam masalah, begitu juga orang-orang munafik. Semua itu berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Setiap yang kita sebutkan tadi, Mekah dan juga Madinah, ada tabiatnya tersendiri dan juga ada cara untuk merawat masyarakat yang ada di negara tersebut. Okey. Kemudian kita lihat kesimpulan dia, di Mekah ni Allah Ta'ala nak kuatkan iman, tanam iman dulu dalam hati manusia, kemudian barulah praktikal Islam selepas daripada itu. Okey. Kita lihat pensyariatan Mekah di Makki, kita Makki, yang dikehendaki dengan tasyri' al-Makki, iaitu marhalatut tasyri' al-Islami, iaitu marhalah pensyariatan, peringkat pensyariatan Islam di Makkatul Mukarramah. Tempohnya lebih kurang 13 tahun. Bermula period masa itu bermula daripada apa? Daripada marhalah kebangkitan Nabi, peringkat kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkatul Mukarramah, dan sehingga pada ketika itu umur Nabi 40 tahun. Sehingga bila? Sehinggalah Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, iaitu pada umur Nabi 43 tahun. Okey, umur Nabi 43 tahun. Jadi 13 tahun Nabi berada di Madinah, di Makkatul Mukarramah. Dan pada waktu itu orang-orang Islam ini amat sedikit dan ditindas. Lam tatakawwan minhum ummah wa lam takun lahum syu'unud daulah. Dan di situ tidak ada, kita panggil, satu umat yang kuat di Makkah, orang-orang Islam, satu bangsa yang kecil. Okey. Kemudian tidak ada urusan-urusan kenegaraan, urusan negara tidak di-endorse lagi. Sebab itulah imtazat hadhihi al-malhalah bid'awati Rasul ilal iman. Sebab itu khusus pada zaman tu di Makkatul Mukarramah ini,
Nabi dakwah kepada iman, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadat hanya kepada Allah, tidak kepada berhala-berhala. Ziyadatan ala da'wati ila al-akhlaqil fadilah, dan tambahan lagi Nabi dakwah juga kepada akhlak-akhlak yang terpuji. Orang Islam kena bersifat seperti berani dan sebagainya. Walau tatabba'na al-ayah al-Quraniyah, kalau kita lihat lagi ayat-ayat Quran yang turun pada ketika mana di Makkah ni, lawajadna tu'alijul aqidah, kita akan dapati ayat Quran lebih untuk merawat treatment akidah manusia pada ketika itu, dan juga untuk membetulkan akhlak supaya menjadi akhlak yang terpuji dan tertinggi. Okey, antara keistimewaan ayat Makkiyah ini iaitu ada beberapa lah. Yang pertamanya disebut tentang Makkiyah, ayat Makkiyah. Kita tengok dalam surah, jadi sebut surah ni surah Makkiyah, surah Madaniyah. Bila sebut tentang Makkiyah, dia lebih menyeru kepada usulul aqidah. Usul aqidah, apa makna usuluddin, iaitu mentauhidkan Allah, beribadat hanya kepada Allah, tidak kepada berhala. Kemudian sebut tentang hari kiamat, berimanlah kepada hari kiamat, kepada syurga, kepada neraka, dan juga bagaimana perdebatan orang-orang Islam dengan orang-orang musyrikin mengenai Islam. Okey, kemudian yang keduanya, bila sebut tentang ayat Makkiyah, dia dakwah kepada at-tahalli bil akhlaqil fadilah. Manusia ni berhiaslah diri mereka dengan hias akhlak yang mulia. Campak akhlak-akhlak yang tak baik, jauhkan. Wa fudhi'a a'malul musyrikin, dan juga membuka mengaibkan amalan-amalan orang-orang musyrikin, iaitu menumpahkan darah, membunuh manusia dan sebagainya. Dan juga ayat Makkiyah menceritakan tentang makan harta anak yatim dan juga tanam anak hidup-hidup. Okey, dalam Quran suratul An'am ayat 151 mengenai dengan tanam anak hidup ni. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana takut kemiskinan. Kamilah, Allah Ta'ala kata, memberi rezeki kepada kamu dan juga memberi rezeki kepada mereka. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat yang kedua ini, ayat Makkiyah adalah dakwah kepada akhlak-akhlak yang baik. Okey, dan dibuka keaiban perbuatan orang-orang musyrikin, iaitu menumpahkan darah, makan harta anak yatim, dan juga tanam anak hidup-hidup. Itu antara perbuatan mereka, perbuatan jelek mereka. Quran cerita terperinci. Seterusnya, al-ikthar min ardi qisasil anbiya, memperbanyakkan menyebut tentang, disebut ayat Makkiyah, dia banyak sebut tentang kisah-kisah Nabi, banyak sebut tentang kisah-kisah pendustaan kaum Nabi kepada mereka. Okey, semua itu adalah untuk ibarah, untuk mengambil peringatan dan juga untuk mengherdik orang yang berani melawan Allah dan juga Rasul, dan juga untuk memotivatkan Nabi SAW. Sebab itu dalam surah Al-Ankabut, banyaklah, antara surah Al-Ankabut ayat ke-18, wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Sekiranya mereka dustakan kamu wahai Muhammad, sesungguhnya umat sebelum daripada kamu juga telah mendustakan Rasul mereka. Rasul tak lain tak bukan hanya sebagai menyampaikan sahaja. Kemudian antara lagi kita lihat tanda-tanda ayat-ayat Makkiyah ini, ayat dia pendek-pendek, surah pun pendek-pendek. Wa ijazul ibarah yang mudah, pendek, ringkas, berserta dengan lafaznya qawi, lafaz, kekuatan lafaz, luas maknanya. Itu semua dalam dipanggil sebagai Makkiyah. Okey. Perkara yang ketiga yang kita nak bincangkan sekarang ini,
iaitu mengenai dengan at-tashri' al-madani. Okey, at-tashri' al-madani. Sebelum kita masuk at-tashri' al-madani, kita cuba dulu kita buat kesimpulan di atas perbincangan mengenai dengan Makki, ayat Makki. Okey. Tuan-tuan lihat di papan putih, kita nak lihat sikit. Nabi berada di Makkahul Mukarramah. Nabi berada 13 tahun. Okey. 13 tahun. Kemudian dalam masa yang sama, dalam 13 tahun ini, sebut tentang ayat Makkiyah, dia cerita tentang apa? Tentang iman. Tentang iman maksudnya apa? Tauhidkan Allah, dakwah kepada Allah. Yang kedua cerita tentang apa? Tentang at-tahalli bil akhlaqil al-fadilah. Berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Okey. Dan yang ketiganya cerita tentang apa? Okey. Qasasul anbiya. Okey. Kisah nabi-nabi. Motivate nabi. Itu semua adalah pada ayat Makkiyah. Dan yang keempatnya qasrul ayat. Ayat pendek-pendek je, tapi maknanya mendalam, maknanya luas, lafaznya tajam. Okey. Nampak? Ini ayat Makkiyah. Bila sebut tentang Madaniyah, ini semua tuan-tuan, puan-puan, kalau tuan-tuan pernah belajar dalam ilmu usul tafsir, mustalah, usul tafsir, tuan-tuan akan lihat di sana ada perbahasan begini lebih kurang sama, dan diguna pakai juga dalam usulul fiqh dan juga dalam madkhal al-fiqh. Okey. Bila sebut tentang ayat Madaniyah, apa itu ayat al-madani, at-tashri' al-madani, iaitu yang dimaksudkan adalah marhalatut tashri'. Ayat di Madinah Al-Munawwarah, tempohnya adalah 10 tahun. Nampak tak? 13 tahun Nabi di mana? Mekah. Okey. Lagi 10 tahun Nabi berada di mana? 10 tahun di Madinah. Pada ketika ini umur Nabi berapa tahun? 40 tahun. 40 sampai 53. Sini di Madinah 53 sampai 63 tahun Nabi wafat, 10 tahun. Berada di mana? Al-Madinah Al-Munawwarah. Okey. Kemudian kita lihat lagi bermulanya marhalah, peringkat hijrah Nabi daripada Makkahul Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah sehingga Nabi wafat. Dan itu adalah Nabi wafat pada umur Nabi 63 tahun. Fatrah masa ini banyaklah bilangan orang-orang Islam, takawwanat minhum ummah, dah telah menjadi satu umat, bangsa yang ramai. Okey, wa kana lahum daulah wa lihadza da'at al-haja ila tashri' al-ahkam. Pada ketika ini dah boleh untuk dilaksanakan apa? Dilaksanakan tashri' al-ahkam. Tashri' al-ahkam. Sebab apa dah boleh tashri' al-ahkam? Sebab di sini 10 tahun ni mereka dah dipanggil sebagai umat, umat yang ramai, dan dah ada dipanggil daulah Islamiyah. Mereka dah ada satu negara, dah ada sistem. Dan yang seterusnya mereka ada apa lagi, menjadi dipanggil sebagai umat, dipanggil sebagai daulah, dan banyaknya orang-orang Islam pada ketika itu. Jadi sebab itu disyariatkan hukum di Madinah Al-Munawwarah. Okey. Seperti mana Makkiyah tadi, kita pun tahu dalam ayat Madaniyah ini tanawalat qawaid at-tashri' wal ahkam at-tafsiliyah sawa'an kana zalika fi janibil ibadat aw al muamalat, okey, min asy-syu'un al-maliyah aw al-jinayah al-ijtimaiyah aw dawliyah. Okey, bila sudah ini mengenai dengan iman. Nampak Iman. Di sini pensyariatan hukum hakam. Apa dia?
iaitu dipanggil al-ahkam at-tafsiliyah. Apa itu al-ahkam at-tafsiliyah? Apa itu hakam at-tafsiliyah? Mengenai apa? Sama ada mengenai dengan ibadat. Boleh tengok pen tak pekat, tak apa pekat dawat. Al-ibadat, lagi apa lagi? Dipanggil al-muamalat, lagi al-jinayat, ad-daulah, alaqatud daulah, hubungan sesama negara. Okey. Itu semua adalah dipanggil sebagai tasyri' wal ahkam tafsiliyah. Okey. Okey, alhamdulillah. Kita lihat lagi. Apakah cerita tentang apa Madaniyah ini? Mukhata' ahlul kitab wa da'watihim ila Islam. Nabi akan berdebat dengan ahlul kitab. Ahlul kitab. Nabi dakwah mereka kepada Islam. Berbeza di sini. Di sini tak ada. Di sini cerita tentang kalau berdebat pun dengan kafir musyrik. Nampak dengan siapa? Kafir musyrik. Kalau berdebat pun dengan siapa? Dengan orang-orang musyrikin kafir. Di sini berdebat dengan ahlul kitab. Mana lagi hebat? Ahlul kitab sebab mereka ada knowledge, ilmu. Orang musyrikin tak ada apa, sembah berhala ada. Tak ada knowledge, tak ada ilmu. Ahlul kitab dia tak sembah berhala sebab dia ada knowledge. Cuma dia selewengkan agama. Mereka ada knowledge tapi gunakan dengan cara tak betul. Okey, itu Madaniyah. Lagi cerita tentang apa lagi? Al-kashfu an sulukil munafiqin wa bayani khatarihim 'ala ad-din. Quran singkap, buka aib suluk, jalan orang-orang apa? Al-munafiqin. Sebab di Makkah, di Makkatul Mukarramah tak ada orang musyrikin, tak ada. Di Makkah, datang Madinah, baru muncul, lahirlah puak-puak munafikin ni. Quran buka wahyu turun kepada Nabi, singkapkan bagaimana perbuatan bahayanya orang-orang musyrikin munafikin. Kemudian yang terakhir yang tamat surah fil Madinah yatul muqati' wal ayah fadzalika li'annaha tanawalat tasyri' bi uslub hadi wa ahlul Madinah ala ta'ah tammah la yatlubuna fi'lahu wa dzalika mithlu suratul Baqarah An-Nisa. Okey. Kemudian ayat dia panjang-panjang. Dia tak qasrul ayah, dia berlawanan. Ni ayat Makkah. Kalau ayat Madinah tul al-ayah. Ayat panjang-panjang. Seperti surah Al-Baqarah, surah Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu semua surah Al-Madaniyah kerana ayatnya panjang-panjang. Dan juga kita panggil ayat ini dipanggil uslub yang hadi, yang tenang. Dia tak beri ancaman apa tentang hukum hakam, relax, tenang. Dia tak macam untuk pensyariatan. Dia tak seperti di sini. Boleh? Datang depan lagi 43. Okey. Kemudian kita lihat apakah perbezaan dia. Ni tentang usuluddin. Ni tentang apa? Al-fiqh. Sebab apa fiqh? Al-ahkam tafsiriyah ni fiqh. Al-iman tentang usuluddin. Kemudian kita lihat surah Makkiyah selalu digunakan ya ayyuhan nas. Itu Makkiyah. Wahai manusia semuanya. Tapi digunakan untuk ayat Madaniyah untuk orang-orang beriman je. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu maknanya Madaniyah. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi pada hari ini perbahasan mengenai sumber pensyariatan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Insya-Allah kita akan sambung pengajian kita ini, insya-Allah. Kerana masa tak mengizinkan pada hari Jumaat ini. Ada tetamu datang pada hari ini. Ada tetamu datang, insya-Allah kita tutup kita punya majlis pada hari ini. Sebelum kita tutup majlis, kita akan bincangkan minggu depan insya-Allah sumber pensyariatan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Dan jangan lupa tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, terlepas siaran kami, layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Insya-Allah di sana ada playlist yang admin sediakan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.